mengkultuskan, mendewakan golongan agama ataupun golongan yang memakai nama agama. Saudara-saudara melihat kepada fatwa yang dikeluarkan oleh negeri Perlis berhubung dengan isu ini, berhubung dengan isu batiniyah, kita memfokuskan kepada akar masalah. Akar masalahnya, kenapa timbulnya semua ini, ialah kerana adanya apa yang kita sebutkan sebagai pengkultusan, iaitu mengkultuskan, mendewakan golongan agama ataupun golongan yang memakai nama agama. Semua yang berlaku, bagaimana manusia boleh merelakan diri mereka diperhambakan, membiarkan anak-anak mereka diseksa, merelakan mereka meminum dan memakan benda yang kotor, mengikut secara membuta tuli. Kesemuanya itu kerana mereka mengkultuskan, menganggap bahawasanya pemimpin mereka itu seorang yang suci, yang segala perkataan dan perbuatannya itu mewakili Tuhan. Dan inilah bahaya yang ada di dalam aliran-aliran yang seperti ini, dan juga mana-mana saja aliran, termasuk tarikat-tarikat yang mengkultuskan tokoh-tokoh mereka, yang bila nak berzikir menghadirkan wajah guru, bukan mengingati Allah Azza wa Jalla. Jika kita dengar mereka-mereka yang telah keluar daripada GISB itu, mereka beritahu bahawasanya daripada kecil mereka diajar, jika kesusahan panggillah, wahai Abuya, tolonglah aku. Wahai Abuya, bantulah aku. Wahai Abuya, mudahkan urusan. Mereka telah lupa untuk memanggil Ya Allah. Dan jika kita lihat mereka yang datang mempertahankan tarikat Naqsyabandi, Nazim Haqqani itu pun tidak jauh daripada itu. Kerana mereka percaya guru telah mengambil tempat Tuhan, ataupun tempat, bahkan mengalahkan tempat Nabi. Hatta Nabi, orang tidak memanggil Nabi untuk menolong, orang menyeru Allah Jalla wa'ala. Pengkultusan telah menyebabkan manusia memandulkan akal mereka. Mereka tidak lagi dapat berfikir dengan rasional. Lihat Nazim Haqqani, tarikat Naqsyabandi, yang diluluskan oleh JAKIM, padahal berpuluh tahun telah diharamkan, kemudian diluluskan baru-baru ini, ataupun setahun dua yang lepas. Apa dia kata? Aliens datang nak serang dunia ni, and I send Sayyidina Ali. Dia hantar Sayyidina Ali to fight them, untuk lawan alien. Kalau dah dia kata Sayyidina Ali hantar dia pun bohong dah. Ni dia hantar Sayyidina Ali pergi lawan alien di angkasa yang nak merosakkan bumi ni. Dan alien, Sayyidina Ali berjaya menghapuskan 2/3 daripada alien tu. Alien tu punya banyak, nak menghancurkan bumi. Sebab itulah Sayyidina Ali tak hadir dalam majlis kita pada malam ni. Tuan-tuan bayangkan, macam tu punya tarikat mereka halalkan. Sebab tu saya kata sukar untuk mereka mengambil keputusan untuk mengharamkan yang ini. Abuya tu pun teruk, cuma dia belum dapat lagi ilmu menghalang alien yang nak menyerang bumi. Semua ini ada pengkultusan kepada golongan agama. Saya bukan mengkritik tidak ada kebaikan pada JAKIM, banyak kebaikannya, tapi saya mengkritik fatwa itu. Ada fatwa-fatwa lain yang bagus, yang baik, tak dinafikan. Tapi yang ini satu kesilapan, dan kita telah sebut kesilapan ini. Kerana ada pihak yang mau hal ini. Manusia ini, siapapun dia memang suka diagungkan. Mana orang suka dia direndahkan? Dia suka diri dia diagungkan. Kalau tidak kerana menginsafi diri, tentu manusia mau dia diangkat, dibesarkan. Bila dia diagungkan, pengikut-pengikutnya juga akan memuliakannya. Apa yang dia minta akan diberikan, apa yang dia arah akan ditaati 100%, tidak dibantah. Demikianlah manusia. Sebab itu kadang-kala
guru-guru agama. Bahkan sebahagian orang penjampi-penjampi ni, yang suka mendakwa, dia tahu ini, dia tahu ini. Tengok orang ada penunggu dalam badan ni. Ini semua ke arah mengkultuskan. Apatah lagi kalau orang itu golongan agama. Pukas keluarkan video kelompok yang mengambil bai'ah, berjanji setia, tidak akan keluar atau bercanggah dengan gurunya. Ini yang kumpulan baru yang sedang muncul ni. Apa nama, di Sabah ke? Jika keluar akan dilaknat. Semua modus operandi mereka sama. Modus operandi mereka sama. Sebab tu kita daripada awal dalam manhaj pengajaran kita di negeri ini, kita ingin hapuskan ini. Hapuskan, kita mau guru agama dihormati, ulama dihormati, beradab dengan orang-orang yang saleh, beradab dengan orang-orang yang berilmu, benar, tapi tidak mendewakan mereka. Sehingga jika mereka melakukan hal yang menyanggahi hukum hakam agama, kita tetap menyatakan betul, kerana mereka lain, maqam mereka lain. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah menyebut satu kalam yang masyhur, diulang oleh Al-Imam Az-Zahabi berulang kali dalam tulisannya, termasuk dalam Siyar A'lamin Nubala. Kata Imam Malik, kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahiba hadzal qabr sallallahu alaihi wasallam. Ditunjuk kepada kubur Rasulullah. Semua orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak, kecuali tuan punya kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau imam, kau ustaz, kau lebay, kau tuan guru, kau syekh, kau mufti, kau siapa sahaja, diterima dan ditolak pendapatnya. Yang hanya diterima, tidak ditolak kata-katanya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika manhaj ini jelas di dalam pemikiran kita, kita tidak akan tersasul apapun ajakan orang. Sebab itu alhamdulillah, tarekat, guru macam-macam dakwah, orang-orang yang mengikut manhaj sunnah tak terkesan pun, tak tertanya-tanya pun, nak ikut tak ikut, nak ikut tak ikut. Kerana manhaj itu jelas, lampu suluhan itu jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda meninggalkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, the best generation ever. Tidak ada generasi yang lebih baik daripada generasi sahabat. Dan sebaik-baik manusia selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Apabila dia naik, dia dilantik menjadi khalifah. Ini bukan saja manusia yang saleh, bukan saja orang nampak dia saleh, Nabi kata dia saleh. Quran sebut dia, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika mereka berdua berada di dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau berduka cita. Itu Abu Bakar Siddiq bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada insan yang lebih baik daripada Abu Bakar Siddiq. Pun begitu apabila Abu Bakar Siddiq naik menjadi khalifah yang dicalonkan oleh umat Islam, diterima, bukan pengundi itu entah siapa-siapa, diterima oleh the best generation ever, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ayuhan nas, wallitu alaikum walastu bi khairikum, fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni, ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu, fa idza 'asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li alaihi. Wahai manusia,
Aku dilantik menjadi pemimpin kamu. Aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Jika aku melakukan yang baik, kamu tolong aku. Jika aku melakukan yang salah, fa in asa'tu faqawwimuni. Jika aku salah, betulkan aku. Ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulah. Taatlah kepadaku selagi aku mentaati Allah dan Rasulnya. Fa in asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Jika aku derhaka pada Allah dan Rasulnya, jangan kamu taat padaku. Tak wajib lagi kamu taat padaku. Siapa kata tu? Abu Bakar Siddiq. Dia tak buat majlis main minum air kaki dia, atau buat majlis sampai pegang hujung serban dia, ataupun buat majlis sepakat ramai-ramai mari ambil berkat di hujung jarinya. Bahkan dia kata, dia yang terbaik, menyatakan walastu bi khairikum. Tawadhu'nya dia, aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Bayangkan ini dengan guru-guru yang menyuruh manusia beratur mengambil keberkatan daripada diri mereka. Alhamdulillah, sebahagian daripada manusia, akibat daripada isu ini, ramai juga yang duduk mengikut tarekat dan guru-guru tertentu, terketuk dia dan keluar meninggalkannya. Ada hikmah yang besar. Saya selalu sebut, seperti yang saya sebut tadi, pengkultusan ini membodohkan akal, sehingga manusia tak buat kajian dan fikiran lagi, telan bulat-bulat. Macam JISP ni, dia kata Abuya akan lahir, Abuya akan lahir. Abuya akan muncul, Abuya akan muncul. Percaya dia. Macam mana kalau susah, wahai Abuya tolong aku. Abuya dalam hayat dia, dia ditangkap oleh polis pun tak boleh buat apa. Macam mana dia nak tolong orang? Ada satu lawak yang bagus, geng-geng yang duk minta dikubur ni di Malaysia sekarang pun banyak, termasuk yang duk hu tu. Geng-geng yang minta dikubur ni, mereka buat makam untuk wali mereka tu elok-elok. Satu hari ada orang nakal pergi curi pintu kubur, pintu makam, buang. Jadi mereka bantah, siapa curi pintu ni? Mereka bantah, mesti ada orang yang khianat dalam kampung ni, Wahabi ke apa. Lalu dia bertuduh satu orang, dia tahan satu budak-budak. Pasal apa kau curi pintu kubur ni? Macam mana kau curi? Kau curi, ada orang bercakap. Budak tu kata, cuba kau fikir, kamu semua datang minta bantuan daripada dia. Aku curi pintu dia pun dia tak boleh selamat diri. Tak boleh nak ambil balik pintu tu. Yang kamu dah pergi minta kat dia setiap hari tu buat apa?